Apakah maksud mengumpat dengan fahaman yang sebenarnya? Baik, mengumpat yang fahaman yang sebenarnya disebutkan, yang pertama sekali, mengumpat tu apa benda? Mengumpat tu disebutkan dalam hadis Nabi bila ditanyakan oleh baginda Nabi, mal ghibatu ya Rasulullah, apakah dia mengumpat? Al-ghibah, ya, iaitulah zikruka akhaka bima yakrah, kamu sebut tentang saudara kamu benda yang dia tak suka. Ya, yang pertama kata para ulama, ghibah itu tengok pada lafaz dia, ghibah dia ghaibun, maksudnya menyebut tentang saudara kamu dengan keadaan saudara tu tak tahu. Dia tak tahu kamu sebut. Kalau dia tahu kamu sebut, kamu tak dikira ngumpat, kamu dikira ngutuk. Saya kutuk awak depan-depan awak, saya kutuk, saya tak ngumpat. Saya tegur, saya nasihat depan-depan. Kalau saya cerita kat belakang, saya senyap, tak tahu. Itu mengumpat. Betul, kalau betul. Maka Nabi kata, kalau sahabat tanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, macam mana kalau betul-betul apa yang aku cakap kat belakang dia tu betul-betul ada dia buat? In kana fihi ma taqul faqad ibtaghtahu, kalau betul apa yang kamu cakap, kamu telah mengumpatnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattah, kalau tak betul, kamu telah membohongi, mendustakannya, memfitnahnya. Ya. Maka sekarang ni mengumpat yang apa nama tu diharamkan, confirm. Sekarang ni mengumpat yang diharuskan adalah apabila maslahah am lebih banyak. Ya, yang pertama contohnya disebut oleh para ulama, atadhallum, fayajuzu lil mazlum ayatazallam ila sultan awil qadi. Bagi orang yang kena zalim, harus untuk dia menyebut kejahatan orang yang membuat dia kepada orang yang berkuasa, berkuasa ataupun qadi. Kemudian yang keduanya, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, membantu untuk menghilangkan kemungkaran yang boleh jatuh kepada ramai orang. Ramai orang. Yang ini mungkin boleh khilaf mengikut tafsiran kita. Tafsiran kita, kalau satu orang dia ni jadi pemimpin, jadi menteri, contoh, bukan menteri di Malaysia, contohlah, lalu dia buat satu benda yang membahayakan negara ataupun harta negara, kita pun cerita kat belakang dia, kepada kumpulan kita, maka itu mengumpat yang diharuskan. Ataupun dekat kawan-kawan, adik-beradik kita cerita dekat apa-apa sumber yang kita ada, maka itu diharuskan kerana nak menghilangkan kemungkaran dia itu. Dengan cara cerita itu, orang boleh sedar, orang boleh ambil tindakan, orang boleh tak mengundi dia, contohnya, maka itu hukumnya diharuskan. Ya. Tapi dengan syarat kesalahan itu boleh memberi efek kepada maslahah am, kepada orang ramai. Mungkin orang ramai itu kita lihat, kalau dia menteri, orang ramai. Kalau dia penjawat awam, orang ramai. Kalau dia orang swasta, dia libat tak projek dia untuk orang awam. Kalau tak libat, maka mungkin tak sampai tahap maslahat awam melebihi maslahat khas. Ya. Inilah dia yang disebutkan dalam kaedah tuqaddam, didahulukan maslahatul amah alal maslahatil khasah, didahulukan maslahah am di atas maslahah khas. Kalau ada orang ni, individu dia tak sepatutnya disebut kejahatan dia, sebab individu dia ada hak dia ada aurat dia, kita tak sebut patut sebut, tapi ada masalah am yang perlu kita sebut, kita sebut. Maka sebab apa? Sebab nak jaga maslahat am, keutamaan kepentingan umum lebih besar daripada menjaga kepentingan kecil seorang, bila bertembung. Yang ketiga, iaitulah istifta, bila kita mengumpat kerana kita terpaksa minta fatwa. Macam saya banyak ada pelawat-pelawat di Facebook saya dan website saya, perempuan ada, lelaki ada, duk sebut isteri saya begini, suami saya begini, ustaz dia gini pernah buat, mengumpat suami dia apa, mengumpat isteri dia. Itu mengumpat yang harus, sebab dia nak minta hukum. Tanya kepada saya sebenarnya, dia nak minta hukum. Dan harus juga saya untuk ambil kes-kes mereka ni, untuk buat status Facebook, untuk beri pengajaran pada orang awam, tapi dengan taklah menyebut sesiapa yang menyebutkan bertanya ini, ataupun ubah sikit cerita-cerita dia. Sebab ada sebagian orang ditanya saya, dia kata, ustaz, kalau nak jadi pengajaran boleh ustaz, tapi ubah sikit-sikit cerita ustaz, sebab nanti suami saya tahu saya. Ada juga supaya suami saya tak tahu ni saya, bahaya juga, nanti dia tampol lah saya balik nanti. Baik, yang kemudian iaitulah yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr, iaitulah untuk tahdzir. Ini banyak
kontroversi sikit. Tahdzir maknanya beri warning. Beri warning orang Islam daripada kejahatan dan kesalahan dan kesesatan. Ini payah sikit. Yang inilah yang banyak digunakan oleh ramai ilmuwan untuk menyokong aliran masing-masing. Lalu mereka kata kami duk ceritakan kejahatan, kesesatan ustaz itu secara terbuka kerana kami nak beri warning pada orang ramai jangan tertipu, jangan ikut dia ni sebab nanti sesat. Tapi sebenarnya sesat tak sesat tu ikut interpretasi kita. Mungkin kita yang sengaja interpret di luar konteks, maka kita kata dia sesat. Maka ini menjadi satu benda yang kontroversi nombor 4 yang disebut oleh Imam Nawawi ni. Tapi kalau dalam konteks dahulu kita akan sebut perawi bernama Sipolan bin Sipolan, dia ni lemah ingatan. Itu ngumpat dia tu. Dan mengutuk dia juga, mengaibkan dia juga. Semua masuk sekali. Kalau tak mengumpat, kalau dia tahu, ini mengutuk dia, mengaibkan dia. Tapi aib itu menjatuhkan dia punya personal punya aib, tapi kerana nak dapatkan maslahat yang umum, iaitulah tidak berlakunya kesesatan orang ambil hadis palsu. Sebab tu kita beritahu ada je dia ni palsu hadis, ada je ni hadis dia daif terus. Sebab tu boleh. Yang kelima, ayyakuna mujahiran fi fisqihi atau bid'atihi. Ada orang yang bila kita ada orang dia buat maksiat, dia pakai baju yang seksi maxi dekat luar, dia buat ambil gambar dia seronok. Lepas tu bila ada ustaz lah kata beri nasihat, ambil gambar dia tu bagi nasihat, ramai orang akan kata ustaz mengaibkan orang. Tak, itu tak mengaibkan orang pun. Sebab bagi dia itu tak aib. Dok kita beritahu, kita nak tegur. Kita tegur kat dia tak makan, kita tegur pada orang awam supaya orang awam pun push dia, tekan dia supaya berubah. Ini dia, iaitulah dia sendiri yang mujahiran bi fisqihi. Orang yang mendedahkan kefasikan dia dan bangga dengannya. Tuan-tuan harus untuk mendedahkan aib. Dia bukan mendedahkan aib dia, sebab bagi dia tak aib. Kan? Saya ingat banyak kali berlaku begini, ada je ustaz-ustaz yang bawa gambar maknanya yang dia sendiri masukkan dalam Facebook dia lah, contoh. Dia sendiri masuk publicize kan. Dia sendiri ambil gambar dalam surat khabar dengan macam ikan duyung, macam tak ada tulang, dengan pakai macam sarung nangka kan. Atau orang hentam, ataupun dia sendiri hentam, dia kata tak apalah, kerana berkemban saya nak masuk neraka pun tak apalah masuk sekejap. Okey ke? Dia sendiri sebut dalam public. Kalau kita hentam dia mujahiran bi fisqihi, tak ada masalah tuan-tuan. Saya nak menerangkan sebab dia buat public, kita buat public supaya public tahu apa pendirian. Itu keadaan dia tuan-tuan. Kemudian yang ke berapa tadi? Cukup dah kan? Itu yang kelima. Yang keenam, at-ta'rif, kalau untuk mengenalkan, bukan untuk mengutuk. Contohnya kita datang satu kampung, kita kata saya nak cari si Polan ni. Si Polan yang mana? Ni ada ramai ni, saya cari Ustaz Zain. Ustaz Zain ni ada ramai kat kampung, dia ada 80 orang. Saya Ustaz Zain yang gemuk tu. Saya tahu. Apa-apa tahu. Contoh, tak mana nak kutuk ustaz tu. Tapi tak, bukan untuk kutuk, untuk kenal. Maka itu hukumnya diharuskan. Wallahu alam.